Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi, berkorban atas apa saja? Sanggup ke? Itu tajuk Darah Muda malam ini. Jadi kita nak meraihkan malam Aidiladha. Dan sebelah tadi kita dengar ucapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, dan pada malam ini kita nak cuba mengupas erti pengorbanan daripada sudut pandang orang muda. Berkorban ni, sanggup ke berkorban ya? Tapi syok sebab kita ni yang tahu kena berkorban ni orang muda je. Hampa kena berkorban, tak apalah susah sedikit. Tapi rasa macam kesianlah pula kita kan, ni. Berat ke? Sanggup kau nak buat kan? Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang isu topik pengorbanan ini bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad yang merupakan pakar motivasi. Baik Doktor. Baik. Jadi erti pengorbanan dari sudut pandang orang muda. Bagaimana? Okey. Walaupun kita bukan lagi muda, tetapi topik muda ini kan sebab kita pernah muda. Dan anak-anak sekarang ni pun sedang muda. Kan. Jadi bila kita sebut tentang pengorbanan dari segi orang muda, sebenarnya pada orang muda, mereka ni kalau nak berkorban, yang saya nampak nak kata berkorban harta tak ada. Berkorban wang ringgit pun mungkin tak banyak. Tetapi yang mereka ada adalah berkorban dari segi kesihatan tubuh badan, berkorban dari segi usia yang masih muda, yang masih bertenaga, berkorban dari segi masa yang banyak berbanding orang yang tua. Sebab apa? Sebab orang muda dia ada masa nak duduk-duduk, lepak-lepak, TikTok, main game, semua ada. Kan? Tetapi semua tu kadang-kadang kita kena faham bahawa nak seronok-seronok, tak ada masalah berseronok, dan memang kita orang muda. Tetapi dalam masa yang sama kita kena faham mereka yang menggunakan, memanfaatkan masanya dengan baik, mengorbankan sebahagian daripada keseronokan, bersosial dan sebagainya itu untuk kejayaan di hari tua, itulah yang perlu dilakukan. Satu lagi pengorbanan Doktor, dia pengorbanan keselesaan. Sebab hari ini paras kemiskinan dah meningkat. So, makin ramailah orang muda ni yang miskin. Daripada sebab ekonomi. Tapi itulah dia diminta untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Orang muda kena keluar daripada zon selesa. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok hari ini peluang untuk orang muda banyak sebenarnya. Yang mana tak terkejar oleh orang-orang yang dah agak otai-otai ni. Tak naklah sebut tua. Tapi yang otai-otai ni dah tak terkejar. Kan contohnya bila bercakap tentang teknologi, ketika orang yang dah otak-otak terkial-kial nak cari app, nak auto apa semua, dia dah laju semuanya. Jadi bila laju ni, kalau kita tengok dulu kalau orang nak kaya ni kan, dia ambil masa mungkin berpuluh tahun berniaga, berusaha nak kaya. Hari ni kan umur 20-an, umur belasan dah boleh cipta pendapatan ribuan ringgit, malah jutaan ringgit. Kan sebab apa? Sebab mereka ini adalah orang yang berkorban sebahagian daripada kehidupan di waktu muda dia untuk perkara-perkara yang boleh manfaat pada dia. Tetapi Doktor, berkorban ni, bila kita berkorban kita tahu akan ada hikmah di depan tu. Betul. Tapi in order nak sampai kepada hikmah tu, dia adalah satu proses, timing. Tak sabar. Macam mana tu Doktor? Sebab tu kita kena sebagai orang muda, kita kena soal sebenarnya. Sebab tu dalam kalau dari sudut motivasinya, dia ada satu perkataan yang sangat popular, iaitu begin with end in mind. Maknanya kita mula dengan di penghujung kehidupan kita, kan kita muda ni, tapi di penghujung kehidupan kita, kita nak jadi orang yang macam mana? Apa yang kita nak jadi? Nama yang macam mana kita nak ada? Harta kita bagaimana? Pencapaian kita bagaimana? Keluarga kita satu hari macam mana? Jadi orang muda yang nampak perjalanan hidup di penghujungnya, maka dia akan rasa teruja dengan kehidupannya. Ya, teruja. Kan sebab apa? Okey. Saya memulakan kerjaya saya di usia muda 20-an. Ya, saya mula jalankan motivasi ketika saya habis belajar. Dan ketika itu umur saya 24 tahun. Dan saya tak ada pekerjaan kerana ketika itu ekonomi meleset. Ketika orang sedang sibuk cari kerja, saya sambung belajar. Saya pergi buat PhD. Saya korbankan, padahal saya adalah anak sulung daripada keluarga yang sangat miskin. Yatim di kampung tu. Saya diperlukan oleh ibu untuk kerana anak-anak, adik-adik masih bersekolah. Tetapi saya terpaksa korbankan segalanya ketika dah bekerja, korban kerana nak belajar.
Ya. Jadi itu satu pengorbanan. Dan apabila saya mulakan karier saya sebagai motivator, saya mulakan pada usia saya 28 tahun, 29 tahun. Kan? Dan pada 27 tahun saya sudah mula belajar berniaga. Kan belajar berniaga, buat jualan itu, buat jualan ini dan sebagainya. Ketika orang sedang seronok, kita sudah pun ada tanggungan. Kan? Jadi cerita doktor tu sangat dekat, saya yakin, dengan ramai orang sebab betul. pasca COVID-19 ni memang ramai yang terjejas. Mungkin Betul. doktor boleh bagi satu lagi nasihat yang lebih umum kepada mereka ni yang macam-macam background ya, yang terjejas dan mereka nak mulakan karier dan mungkin nak mulakan balik pekerjaan dan mencari mata pencaharian dah hilang. Baik. Itu. Pada saya, apabila kita di saat COVID ini, cabaran orang berbeza-beza. Ada orang hilang pekerjaan, dibuang kerja. Okey, ramai dah ni dibuang kerja. Betul. Ada orang perniagaannya terpaksa ditutup. Kan maknanya tadi baru nak belajar niaga dan terpaksa tutup. Ada orang mungkin belajar tak dapat nak disambung disebabkan tidak ada kedudukan kewangan dan sebagainya. Banyak dari segi cabaran yang berbeza-beza dan ini semuanya menuntut pengorbanan yang tinggi di pihak yang kena. Tetapi kita kena menjadi orang yang terbuka fikiran dengan memikirkan, merebut peluang dan tak malu. Ini pengorbanan juga. Kalau kita ada pelajaran yang tinggi, kita graduan universiti, kita tak malu korbankan kata kononnya status tu tadi kan untuk lakukan kerja-kerja yang di bawah. Betul. Kan kerja-kerja yang kita tengok mungkin perlukan kita kotor tangan ke apa pun kita turun. Ya, tapi kan? doktor, benda tu perlu kekuatan. Betul. Ada orang tak mampu nak buat benda tu. Walaupun dia tahu ada kebaikannya. Macam mana tu doktor? Sebab dia bergantung kepada matlamat hidup dia. Kan? Orang yang ada matlamat hidup, orang yang ada sesuatu yang dia nak capai, dia kena faham bahawa mungkin yang dia buat hari ini pendapatan tak seberapa. Betul. Tetapi pengalamannya luar biasa. Kan? Pengalaman kerja tu bukan bererti dengan kerja yang kita lakukan. Pengalaman hidup ini dengan orang yang kita temui. Kan kita jumpa orang, kita tengok perangai orang, kita berdepan dengan kainah orang, kita berdepan dengan maki hamun orang, kita berdepan dengan tipu helah orang, kena tipu dan sebagainya. Ini semua pengalaman hidup yang kita kutip pada usia muda. Jadi kita boleh pilih untuk jalan selamat, duduk di rumah, tak buat apa-apa kerana tak nak berdepan, selesa, ataupun kita ambil jalan yang kita terjun saja, basah betul, biar kita berdepan dengan pengalaman. Sebab apa? Kalau kegagalan itu adalah antara syarat untuk berjaya, biar kita gagal cepat. Tapi kegagalan bukan syarat untuk berjaya. Tetapi kalau dalam hidup kita, Allah dah tentukan bahawa nak berjaya kena gagal, biar kegagalan kita cepat gagal. Sebab rasa apa? Dulu. Rasa cepat. Sebab apa? Bila kita cepat gagal, kita cepat belajar, kita cepat bangkit dan akhirnya kita cepat berjaya. Saya pun rasa termotivasi dah malam ni. So doktor, saya yakin mana betul tu kita kena ada vision ke mana kita nak tuju tu. Tapi satu lagi cabaran doktor, sebab orang keliling ni semuanya dah selesa. Betul. Ada yang berada satu hal lah, tapi ada yang hidupnya tak sebab apa tapi nampak selesa je. So kita ni nak merentas laut berduri tu, tapi Allah selesa betul kaki kanan ni. Macam nak buat tu doktor? Semua orang bergerak dalam zon masa masing-masing. Kita tak bergerak dalam zon masa yang sama. Okey, masa memang samalah 24 jam. Tetapi mati kita tak sama. Ada orang matinya muda, ada orang matinya tua, ada orang hidup mungkin sampai 90 tahun, 100 tahun. Ada orang umur sampai 50, 60 tahun. Bermakna zon masa tak sama. Zon masa kehidupan kita. Ada orang berjaya jadi mungkin jutawan, okey, pada usia 20-an. Maka kemudian kita mungkin jadi jutawan pada usia mungkin 40-an. Tetapi yang 20-an mungkin umur 50, 60 dah meninggal dunia. Yang 40-an ni mungkin umur 90 dia meninggal dunia. Bermakna dia enjoy kejayaan 40 tahun, yang ni pun enjoy kejayaannya 40 tahun. Bermakna kita bergerak dalam zon masa kita. Jadi kita tak boleh nak banding zon masa orang dengan zon masa kita. Yang penting kita kena tahu apa yang kita lakukan itu penghujungnya apa. Itu dia. Apabila doktor bercakap tentang zon masa, hari ni zon masa kita lihat anak-anak muda ni segelintir ni lah terkorban jiwa dengan rentak arus dunia yang mencabar. Okey. Jadi how? Baik, dalam hidup ini kita perlu bersosial, kita perlu ada hiburan. Orang muda jangan kita dewasakan sangat pemikiran kita sampai kepada kita saya lupa. Saya setuju dengan Sini saya beritahu kan, kadang-kadang kita memanglah kadang-kadang orang tua nak kita ni
orang Cepat kata matang. cepat, matang cepat. Tetapi you have to enjoy masa-masa muda. Macam anak-anak enjoy zaman anak-anaknya. Jadi zaman muda ni dia tak kembali. Okey, takkan bila kita dah kepala dah botak, rambut dah uban kan. Masa tu kita nak pakai seluar jeans melonding macam tu kan. Jadi tak Buat bias lagi. kan orang tengok memuntah hijau kan. So ada benda yang kita enjoy pada waktu muda. Betul. So enjoy it, tetapi jangan keterlaluan. Jangan lebih-lebih. Maksudnya tadi dalam kita enjoy, kita tahu apa yang kita nak di penghujung hidup kita. Jadi kita kena bawa bersama dengan kita usaha kita. Dan di usia muda ni pengorbanan yang paling penting sekali lah. Apa dia? Mengorbankan masa muda kita untuk menuntut ilmu. Ya. Masa muda ni lah belajar. Kan nak tajamkan skill, nak asah bakat, lagi nak tuntut ilmu, nak belajar diploma, nak buat sampai master PhD. Teruskan pada waktu muda. Jangan kita kata kalau ada peluang kita kata tak apalah nanti dah kerja dulu. Peluang dah dapat depan mata ni. Tak apalah nanti kerja dulu, aku boleh sambung belajar. Sebahagian besar daripada yang kata gitu tak sambung belajar pun atau sambung tak habis pun. I see. Ada yang habis bukan tak ada, tapi sebahagian besarnya takkan sambung, sebahagian besarnya belajar pun tak habis. Bila anak dah berderet memang tak boleh nak fokus. Tapi bila waktu muda 20-an ni nak buat segala benda kan, sebab waktu muda 20-an ni lah waktu paling terbaik untuk asas skill semua tu. Betul. Tetapi nak kena ada satu sikap konsisten, doktor. Sikap konsisten ni akan datang bila kita mempunyai apa yang kita kata sebagai the burning desire. Burning desire. Kan? Iaitu perasaan nak berjaya meluap-luap. Okey, contoh, apa juga yang kita buat yang menjadikan kita berjaya apa? Satu perkataan azimatnya ialah passion. Ya, kita betul-betul menghayati, menjiwai apa yang kita lakukan. Minat satu, tapi kadang-kadang kita minat tapi kita tak menjiwai, tidak menghayati. Ya, orang kalau kita tengok, kita ambillah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Bila dia buat filem, dia boleh habis kerana nak scene yang beberapa minit, dia boleh habiskan masa berjam-jam buat editing hanya untuk dapat yang terbaik. Kan tengok macam mana filem dia. Kita tengok misalnya pemain-pemain bola yang hebat-hebat, kita panggil siapa, contoh bekas kapten England dulu, David Beckham contoh kan. Orang bercakap tentang tendangan lencong dia. Tapi apa kata bekas pengurus Alex Ferguson kata tentang Beckham? Ketika orang semua dah balik, dia masih tendang bola lagi. Begitu juga dengan Tiger Woods, dia masih duduk hayun kayu golf dia lagi. Okey, jadi di situ itu adalah pengorbanan yang dilakukan kerana dia nakkan sesuatu. Jadi sebagai orang muda, kita tengok misalnya yang lepas kita dalam sesi tentang TikTok kan. Cuba tanya semula berapa jam dia ambil masa untuk hasilkan benda tu. Dia bukan siap. Betul. Dia konsisten buat benda tu. Yes. Nak menjiwai dan menghayati. Betul. Doktor, ya. Kita akan teruskan lagi bincangan dengan Dr. Asmadi. Kami nak ambil semangat kejap dalam 1 minit, tapi kita berehat dan kembali selepas ini semuanya di Darah Muda. Bertemu kembali dalam Darah Muda tentang pengorbanan, sanggup ke tidak. Jadi doktor, pengorbanan ni memerlukan kesabaran, keikhlasan. Adakah sabar itu sebenarnya punya limit? Kita sabar ni, sabar memang ada hadnya. Contoh misalnya kalau orang duk buat kat kita kan, kita ada orang ambil hak kita, orang curi harta kita. Kan, orang buat lagi isteri kita, boleh sabar tak? Ada, tak boleh sabar. Takkan orang buat lagi tunang kita, buat lagi isteri kita, sabar kan. Jangan jadi cerita yang kata cobaan cerita Piramli tu kan. Coba. Dia dah buat lagi dah. Kan. Cerita Alibaba Bujang Lapuk kan. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita perlu faham bahawa sabar dalam melakukan sesuatu itu memerlukan pengorbanan. Sabar itu memerlukan pengorbanan dari segi pertamanya, dari segi kadang-kala perasaan kita. Ya, kita kena korbankan perasaan kita ketika orang berseronok, kita tak dapat nak berseronok kerana kita perlu siapkan sesuatu, projek, tugasan ataupun belajar. Jadi kita perlu sabar.
Baik, sabar juga memerlukan pengorbanan juga dari segi pengorbanan wang ringgit. Kan sebab apa? Kadang-kadang sebahagian daripada wang ringgit kita terpaksa laburkan untuk perkara-perkara yang kita tahu kita nak tapi belum pasti. Sebab benda tu future. Cuma kita tahu kalau ikut pada rentaknya, kalau kita berkorban, kita berbelanja sekian-sekian ataupun kita melabur sekian-sekian dalam perniagaan, dia akan membuahkan kejayaan. Tetapi kejayaan itu belum datang lagi. Jadi kita perlu berkorban, kita perlu sabar. Dan begitu juga sabar juga memerlukan dari segi pengorbanan yang kata masa tadi kan. Maknanya masa ni kalau sebenarnya bila kita mula suka kepada sesuatu, ya, bila kita suka kepada sesuatu, masa tidak terasa panjang dalam menunggu. Kan? Maknanya tadi bila kita suka tu, kita buat seronok tu, dah habis dah ke? Kan contoh kan. Macam kita tengok cerita movie lah. Kalau movie kita tak suka, bila nak habis ni? 2 jam masa macam 3 jam. Kan? Kalau kita tengok game, kata game bola sepak ke apa kan, bosan kan bila nak habis ni. Tapi bila kita suka, apa jadi? Kan? Dah habis dah. Kan? Jadi sangat relatif kan. Jadi sebab itu dalam hidup kita juga begitu. Sebenarnya bila kita enjoy kita punya waktu muda, buat apa yang kita suka, kita korban tu, kita tahu apa hasil kita nak, kita tak terasa tiba-tiba waktu berjalan setahun demi setahun. Yang kita dapati tanpa kita sedar dari segi status kita, pencapaian kita, nama kita, ya, orang makin kenal, pencapaian makin besar, lepas tu kita makin dihormati dan sebagainya. Dan ia berlaku dengan masa. Dan masa tu kita tak sedar. Contoh saya tak sedar pun, saya memulakan karier saya ni daripada umur 20-an, sekarang dah umur 56 tahun. Saya pun sedar. Oh, 56. 56. Ya, 46. Nampak 40. Oi, jangan macam tu. Sebab positif yang muda. Apa nak memulakan karier sebab doktor dah umur 20-an, sekarang dah 46. 56. Jadi tinggal kata ada komplain yang kita dengar daripada mak ayah ni, anak-anak muda yang jenis tak reti nak dewasa. Dah habis graduan, dah ada kerja, tapi masihlah duduk di rumah mak ayah, tak reti nak hidup sendiri, berdikari. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang ibu bapa sekarang dia sangat protektif. Kan dia sangat jaga macam ibu ayam jaga anak ayam tak? Kan bila orang dekat dengan anak dia, orang diserang kan. Jadi sangat protektif. Jadi overprotective pun kadang-kadang. Jadi kita jangan terlalu itu dengan anak-anak kita. Kita biar dia bergaul, biar dia buat kesilapan, biar dia belajar daripada kesalahan dan kesilapan dia. Sebab ini semua ni pengalaman hidup dia akan mendewasakan dia. Asalkan dia tak buat sesuatu yang melanggar agama, melanggar peraturan dan undang-undang, melanggar adab dan tata susila kehidupan. Yang lain dia nak buat, dia nak cuba, dia nak apa, biarkan. Jadi kan? Nak berkorban selesa ni bukan anak tu je, mak ayah pun kena korban sikit selesa dia tu. Sebab kadang-kadang saya tengok satu perkara lah ni, pandangan peribadi saya. Mungkin ibu bapa lain dia mempunyai pandangan yang berbeza. Saya dengan anak-anak, pada saya, you nak jadi apa, saya tak kisah asalkan you buat benda yang betul. Kan sebab tu anak-anak saya kalau dia kata dia nak jadi nak menyanyilah. Tapi asalkan dengan cara yang betul. You nak apa? You nak hafal Quran, hafallah. Asalkan you buat dengan cara yang betul. Cuma satu perkara saya nasihatkan anak-anak muda, bermula dengan anak-anak saya nasihat satu perkara. Kalau nak buat apa saja, buat sepenuh jiwa, buat sepenuh hati, buat sungguh-sungguh. Jangan kita buat separuh hati. Jangan nak cuba-cuba. Kalau kita nak main air, jangan kita main di tepi, main cecah kaki je. Terjun terus, baru seronok main air. Kan? Kalau pergi tepi tu main letak kaki je, tak puas, tak payahlah kan. Jadi itu yang saya beritahu pada anak-anak muda. Apa kita nak buat, kita dah buat keputusan, buat sehabis baik, buat sungguh-sungguh. Soal hasil, itu soal yang berbeza. Okey, hasilnya, resultnya mungkin tak sama dengan apa yang kita nak. Tetapi sekurang-kurangnya proses untuk sampai kepada hasil itu membina karakter kita. Okey, membina watak ataupun memberi pengalaman dalam hidup kita yang membolehkan kita buat satu keputusan yang lebih bijaksana di kemudian hari nanti berdasarkan proses yang telah kita lalui, journey itu tadi. Jadi kalau ibu bapa tu, bagaimana nak menterjemahkan nilai pengorbanan tu dalam amalan harian supaya anak-anak daripada kecil, tengok mak aku macam ni, ayah aku buat macam ni. So it's lead by example. How? Banyak perkara. Contohnya kita sebagai ibu bapa kan, kita boleh berkorban dari segi
dengan anak kita lebih mendengar pendapat. Kadang-kadang ni emosi. Mendengar pendapat, menjadi pendengar yang baik, apa yang anak nak beri pandangan, apa semua kita dengar. Kadang-kadang kita ada ego, kan, tapi kita korbankan ego kita sebab kita nak dengar daripada orang muda. Ramai ibu bapa tak nak dengar daripada orang muda sebab dia rasa dia betul. Okey, perkara yang paling saya lihat, ibu bapa perlu lebih menjadi pendengar yang baik. Kan, kita boleh korban wang ringgit. Ya, kita boleh korban perkara masa dan sebagainya, tetapi ramai orang tak boleh mengorbankan idea dia, kehendak dia ataupun apa yang dia nak anak dia lakukan. Itu yang kadang-kadang anak-anak dia rasa terkongkong dan sebagainya. Jadi sebab tu kadang-kadang anak-anak sekarang ni dia tak boleh kita nak aturkan, susunkan. Jodoh dia pun dia cari sendiri. Betul. Kan? Kita tak boleh nak aturkan kan. Sekarang semuanya benda-benda tu kita sebagai bapa kita perlu berkorban. Betul, kalau boleh masuk sikit konteks demokrasi, kalau seandainya kalau ada pilihan raya yang akan datang ni. Yang akan ada 9 juta pengundi baru yang akan pertama kali mengundi, dan doktor sebut tentang hasil tu belum tentu, kadang ada baik, ada yang kurang, tak seperti yang diharapkan. Tapi tinggal lagi macam mana doktor nak pengorbanan dari sudut belia yang nak memilih ini, yang pastikan bahawa pilihan mereka itulah mana pengorbanan masanya, pembacaannya, pemerhatian dalam demokrasi negara itu. Kita telah melalui beberapa fasa. Okey, fasa sebelum kerajaan sebelumnya 60 tahun, kemudian fasa 2 tahun dan fasa sekarang. Baik, dia memberikan kita banyak pengalaman. Yang mana sebelum ini apa yang kita rasa inilah yang terbaik tidak menjadi yang terbaik. Tidak seperti mana yang kita sangkakan. Dan sekarang mungkin ada lagi satu fasa perubahan lagi. Jadi pada saya satu sajalah, bila kita dalam negara demokrasi, kita nak pilih kerajaan dan sebagainya, pilih yang boleh menjadikan negara kita bergerak ke depan, harmoni, tak tergugat, tak ada rasa hati itu susah, kan? Dan kita jangan percaya hanya kepada janji-janji, retorik, sebab apa, kadang-kadang benda tu kita percaya dan ramai orang akhirnya menyesal. Kebimbangannya doktor, mereka dah mula berkorban, dah balik kampung jauh nak mengundi, tapi tidak seperti yang diharapkan. Betul. Saya nak minta doktor nasihatkan kepada anak muda dan belia kita ni untuk berhadapan dengan situasi seperti supaya jangan cepat menyerah, seperti yang kena tinggikan lagi kepercayaan pada demokrasi negara kita. Okey. Satu saya percaya bahawa anak muda adalah penentu masa depan negara. Sebab undi daripada golongan muda ni banyak. Kan, tambah pula diawalkan lagi usia untuk mengundi dan sebagainya kan. Jadi oleh sebab itu, nasihat saya pada saya, sistem kerajaan yang ada sekarang ni sangat harmoni, sangat menyenangkan dan menenangkan. Kan, dan kalau kita fikir pun dalam keadaan COVID ni pun kita tak ada banyak masalah. Banyak pengorbanan yang saya lihat diberikan oleh pihak kerajaan untuk kita hari ini, dan perlu untuk kita meneruskan kejayaan, kecemerlangan yang ada sekarang dan kesejahteraan yang kita terima hari ini. Mungkin rukun negara ada main peranan kot dalam pembentukan negara tu. Memang kan, sebab tu kita kena faham betul-betul, pegang betul-betul dan teruskan apa yang kita sedang nikmati sekarang. Baik doktor, akhir kata nasihat kepada anak-anak muda untuk mempercayai bahawa pengorbanan ini jika dilakukan akan ada hasil kejayaan di hadapan. So, nasihat doktor. Nasihat saya satu saja, sebab apa ni selalu dalam Al-Quran pun kata fa inna ma'al usri yusra, iaitu di sebalik kesusahan itu akan ada kesenangan. Jadi nasihat saya, apa sahaja yang kita lakukan hari ini, walaupun kita susah, kita kena percaya bahawa setiap pengorbanan ini ada manisnya. Bila kita berkorban masa, kita berkorban tenaga, kan, malah kita berkorban hati, jiwa kita, manisnya pasti ada di kemudian hari. Tak ada yang kita korban hasilnya kosong. Belum pernah berlaku. Kan, pengorbanan tetap membuahkan hasil. Kalau hasil tak seperti mana yang kita nak, saya kata tadi, proses itu adalah merupakan manisnya. Betul. Terima kasih banyak Dr. Tengku Asmadi atas perkongsian pada malam ini, dan pada penonton Darah Muda, kami Darah Muda semuanya, Faiz dah balik dengan kami ni. Sanggup berkorban apa saja demi Darah Muda di malam raya haji. Jadi untuk kami ucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada semua. Dan selamat Hari Raya juga dari saya. Terima kasih Dr. Tengku Asmadi. Dan akhir sekali, jom semarakkan rasa cinta pada rukun negara agar kita menjadi anak muda yang benar-benar memegang pada semangat patriotisme. Jadi sekian itu daripada saya, Ain Syuhada. Dan saya Irfan Faruqi. Jumpa anda minggu depan.